Adakah dalil dari sudut kias ataupun sebagainya, itu kita serah kepada dia, kepada Al-Alamah Imam Asy-Syarqawi. Dia hanya menyebutkan hukum sahaja tanpa menyebutkan dalil. Imam Asy-Syarqawi seperti mana Syekh Al-Alamah Abu Bakar Syata, mereka hanya menyebutkan hukum sahaja. Hukum mandi taubat adalah disunatkan tanpa mereka menyebutkan dalil ataupun sumber ambilan. Dan ini tidak ada kepelikan kerana seorang mufti, seorang yang mengeluarkan hukum, seorang alim, dia tidak disyaratkan untuk dia menyebutkan ilah hukum, tak disyaratkan pun untuk mereka menyebutkan dalil ketika mana mereka mengeluarkan hukum. Jadi benda ni benda yang biasa. Selalu kita dalam kitab-kitab fiqh, ulama mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i mereka menyebutkan hukum tanpa menyebutkan dalil. Jadi benda ni benda biasa sebab tidak diwajibkan pun untuk mereka, orang alim yang mengeluarkan hukum, untuk mereka menyebut dalil kepada orang awam. Begitu juga kita orang awam, kita terima sajalah hukum yang orang alim beritahu tu tanpa kita diwajibkan mengetahui dalil. Itu namanya taklid. Taklid ni adalah kita menerima perkataan qaul al-alim, menerima perkataan alim min ghairi ma'rifati dalil, tanpa mengetahui dalil. Itu makna taklid. Kita muqallid. Jadi kita terima sahaja. Dan kenaan dengan man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa raddun, yang tu pun saya telah jelaskan tadi bahawa tidak boleh menjadikan hadis ini bahawa nak mengharamkan mandi sunat taubat. Kerana apa? Kerana adakah Ustaz Syihab yakin bahawa ulama-ulama yang keluarkan hukum ni mereka tidak merujuk dalil? Adakah Ustaz Syihab nak kata Imam Syarqawi mengeluarkan hukum tanpa dia melihat kepada dalil? Adakah dia nak kata macam tu? Ya, mustahil seorang ulama mengeluarkan hukum tanpa dia merujuk kepada dalil. Mesti dia merujuk kepada dalil. Cuma ya dalil tu dia tak cerita kepada kita. Kena faham tu. Tidak diwajibkan mereka untuk menceritakan dalil kepada kita pun. Cukup mereka memberitahu hukum. Itu dah cukup. Dan kita orang awam, cukup kita mengambil hukum tanpa tahu dalil pun cukup. Tak perlu kita nak tahu dalil. Itu kena faham. Kemudian berkenaan dengan perkataan Ustaz Syihab yang mengatakan, dia menukilkan dalam kitab hal yulzamu ghuslu taubah. Hal yulzamu, perlu diketahui, masyhur bila kata yulzamu, lazima yalzamu dalam kitab fiqh bermakna wajib. Hal yulzamu ghuslu taubah, adakah diwajibkan mandi taubah? Sebab itulah la na'lam, kami tidak mengetahui dalil yang mewajibkan mandi taubah. Kami pun, saya pun setuju. Dalam kitab I'anatul Talibin pun tidak mengatakan mandi taubah ni wajib. Tak kata wajib. Cuma ya ulama kata sunat saja. Kemudian al-aslu fil ibadah at-tawaqquf ataupun at-tawqif. Asal pada ibadah adalah tawakuf, berhenti. Jadi masalahnya ulama mereka mengeluarkan hukum, dah tentu mereka rujuk kepada dalil. Kita serah kepada mereka. Sebab dalil itu bukan bidang kita. Ulama mengeluarkan hukum tanpa menyebut dalil, kita sebagai orang awam terima sajalah hukum tu. Itu namanya taklid. Selagi mana hukum tersebut tidak bercanggah dengan nas qat'i. Sebab tu saya minta Ustaz Syihab datangkan nas qat'i yang melarang mandi sunat taubat. Kalau ada nas qat'i, maka tidak ada ikhtilaf pada masalah ni. Nas qat'i ni tidak boleh, tidak ada majal ijtihad pada nas qat'i. Tapi Ustaz Syihab gagal untuk mendatangkan nas qat'i yang mengharamkan mandi sunat taubat. Selagi mana tidak ada nas qat'i yang mengharamkan mandi sunat taubat, dan ketika itu ada ulama yang mensunatkan, maka kita boleh taklid pada ulama tu. Sebab apa? Sebab hukum yang dikeluarkan ulama itu tidak bercanggah dengan nas qat'i. Lainlah kalau ulama tu dia mengeluarkan pendapat tak haram solat Jumaat. Yang tu tak boleh kita taklid. Sebab apa? Pendapat dia tu bercanggah dengan nas qat'i. Kena faham tu. Sekarang ni kita cerita mandi sunat taubat ni tidak ada nas qat'i yang melarang. Jadi bila tak ada larangan, maka ada ulama yang ijtihad, ulama mengeluarkan hukum bahawa mandi sunat taubat ni sunat. Maka kita terima. Kita sebagai orang awam, kita terima tanpa mengetahui dalil. Itu prinsip orang awam. Itu prinsip taklid. Dan taklid ni termasuk dalam disiplin akademik ilmu juga. Sebab tu saya bentangkan pasal taklid ni juga. Lagi satu, Ustaz Syihab, jika dia nak ambil pandangan ulama yang kata tidak sunat mandi sunat taubat, maka tafadhal, kami tak ada masalah. Cumanya Ustaz Syihab jangan nak melarang kami yang mengamalkan mandi sunat taubat. Jangan melarang. Sebab apa? Pada mula tadi saya dah cakap, larangan itu hanya berhak sekiranya amalan itu adalah dihukum haram di sisi ijma' ulama, ataupun amalan itu haram pada i'tiqad orang yang beramal. Tapi sebaliknya, di sunat taubat ini ada ijma' ulama yang mengharamkan tak? Tak ada. I'tiqad orang yang beramal tu, adakah pada i'tiqad orang yang beramal tu mandi sunat taubat ni haram? Tak ada juga. Sebab i'tiqad kami yang bertaklid kepada Imam Asy-Syarqawi ataupun Asy-Syaikh pengarang Hasyiah I'anatul Talibin, kami bertaklid pada mereka. Mereka ulama yang muktabar, ulama yang masyhur. Jadi kami bertaklid pada mereka, dan taklid ni tidak perlu tahu dalil.
tak perlu tahu dalil. Itu namanya taklid. At-taklid boleh tengok dalam Al-Wadih fi Usul Fiqh. At-taklid qabulu qawlin ay taqbalu qawlahu wa i'tiqadahu li mujarradi annahu qawluhu bila hujjatin yazkuruha zalikal qailu. Taklid ni adalah menerima pendapat, iaitu menerima pendapat orang alim dan i'tiqadnya semata-mata bahawa pendapat itu adalah pendapat dia, dengan tanpa ada hujah yang dia memberitahu hujah tersebut. Wa minhum ay di kalangan ulama, ay min ulama usul, man qala, ada ulama yang berkata at-taqlidu qabulu qawli qail wa anta la tadri min aina qalahu, ay la yadri al-mustafti min aina jaa al-mufti bihadzal qawli likawnihi lam yazkur ayya dalilin ala qawlihi. Al-Wadih fi Usul Fiqh. Di kalangan ulama mengatakan bahawa at-taqlid itu adalah qabulu qawli qail, menerima pendapat ulama qail, ulama yang mengeluarkan hukum, wa anta la tadri, sedangkan engkau tidak mengetahui min aina qalahu, daripada mana dia mengambil hukum tersebut, daripada dalil mana dia mengeluarkan hukum tersebut. Ai la yadri al mustafti, iaitu tidak mengetahui oleh mustafti, orang yang meminta hukum, min aina ja al mufti bihadzal qaul, daripada mana ulama yang mengeluarkan hukum itu dia mengambil sumber, daripada mana. Likaunihi lam yazkur ayya dalilin, kerana orang yang mengeluarkan hukum itu tidak menyebut apa-apa dalil pun ala qaulihi, atas hukum yang dikeluarkannya. Al-Wadih fi Usul Fiqh. Inilah taklid, inilah disiplin taklid, iaitu orang yang mengeluarkan hukum tidak diwajibkan dia untuk menyebut dalil kepada mustafti, dan mustafti tidak diwajibkan untuk dia mengetahui dalil daripada mufti. Jadi tak ada masalah. Disiplin taklid dah terpenuhi, jadi kita bertaklid kepada ulama tersebut. Adapun kalau Ustaz Syihab tak setuju, maka belapang dada sajalah, belapang dada. Jangan mengharamkan perbuatan yang ijma' ulama tidak haramkan dan yang tidak ada nas qat'i yang mengharamkan. Jangan mengharamkan begitu. Ada ulama yang mensunatkan, kami orang awam, kami masyarakat, kami ikut ulama. Kami bukan ikut Perkowi Kampung Pokok Pisang ke, ataupun Abu Bakar Syato Pulau Pinang ke, bukan ikut mereka. Kami ikut Imam Asy-Syarqawi, yang mana dahulu yang dia mufti Mesir. Orang yang muktabar, ulama muktabar yang masyhur. Kami bertaklid pada mereka. Jadi tak sepatutnya Ustaz Syihab untuk mengatakan amalan mandi sunat taubat ini, kalau dia tak terima kata sunat, dipersilakan. Cuma ya jangan melarang kami yang beramal, sebab kami ada dalil kami. Dalil orang awam adalah qaul ulama. Kena ingat, dalil orang awam adalah qaul ulama. Dalam kitab Al-Muwafaqah fi Usul Syariah mengatakan fatwa al-mujtahidin binisbati ilal awam kal adillati syar'iyyati binisbati ilal mujtahidin. Fatwa ulama mujtahid dengan nisbah pada orang awam seperti dalil-dalil syar'iyyah dengan nisbah pada mujtahid. Maknanya dalil orang awam, tanya orang awam, mana dalil? Dalil orang awam perkataan ulama lah. Itu dalil orang awam. Pendapat yang dikeluarkan, hukum yang dikeluarkan ulama tu dalil orang awam. Adapun dalil orang yang mengeluarkan hukum, dalil dia adalah dalil syariah. Kena beza tu. Jangan kita jadikan dalil orang awam pun mesti kena ambil pada Quran dan hadis. Yang tu silap. Orang awam nak faham Al-Quran hadis pun tak faham, susah nak faham, macam mana nak istinbat hukum daripada Al-Quran dan hadis. Maka fasabata anna qaulal mujtahid dalilul ammi. Maka telah sabitlah bahawa qaul mujtahid, pendapat mujtahid itu adalah dalilul ammi, adalah dalil orang awam. Al-Muwafaqat fi Usul Syariah. Lagi satu, Ustaz Syihab dia seolah tidak setuju bahawa kita ambil semata-mata pandangan ulama tanpa mengetahui dalil. Itu pun saya dah jelaskan tadi. Kita ni orang awam. Kena ingat orang awam di sisi istilah ni berbeza. Orang awam ni adalah orang yang tidak mampu, tidak layak, tidak ada kelayakan ijtihad, tu orang awam. Saya jujur, saya tidak ada kelayakan ijtihad. Jadi saya bertaklid pada ulama yang ada kelayakan ijtihad itu. Jadi tak ada alasan, tidak boleh dijadikan hujah bahawa orang awam mesti kena tahu dalil. Tak ada. Orang awam mesti kena tahu dalil, tak ada. Orang awam tak perlu tahu dalil. Orang awam tak perlu tahu dalil pun. Yang perlu tahu dalil adalah mujtahid. خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت فما نحن مسبوقين على أن نبدل الأمثال. Sekarang Tuhan tambah lagi dalil. Dia kerja Islam ni beri dalil kau ni. Baik ngundi, baik makah, baik kahwin, baik bini pun kewajipan kita beri dalil. Dia tak ada makhluk yang lebih mustahak diberi dalil daripada manusia. Lembu kubat tak payah beri dalil ke dia, pakai hi begitu kan, ping atas belakang dia reti lah. Lembu kubat, ayam itik ni makhluk-makhluk apa saja lain pada orang tak perlu kita beri dalil, kerana bakat terima dalil tak ada pada orang tu, Tuhan tak buat. Kalau ustaz nak pakai kata, okey tak adalah ada ulama sebut disebabkan kami taklid saja, ikut ustaz. Tapi jangan cabar orang untuk dialog macam ni ustaz. Malu ustaz. Kemudian adakah ustaz nak kata
Buya Yahya, Ustaz Abu Muslim tadi, Syekh Ali Jum'ah tadi, Lujnah Daimah dan Al-Azhar tidak berlapang dada dalam isu ni. Bila mereka mengatakan bahawa tidak ada mandi taubat. Isunya bukan isu lapang dada, Ustaz. Tolong buka sikit. Tetapi isu perbahasan akademik yang melibatkan amal perbuatan Muslim seharian. Orang nak mandi taubat ni. Orang tanya ni disyariatkan ataupun tidak. Agama suruh ataupun tidak. Bukan boleh main mandi-mandi saja. Kita kena tengok benda tu. Kalau kita kata ada mandi taubat, orang akan buat, Ustaz. Tapi kalau pandangan yang kita pilih itu sembrono, macam yang telah Ustaz buktikan dalam dialog pada hari ini, apa kita nak jawab di hadapan Allah, Ustaz? Kalau ilmuwan kita, agamawan kita macam Ustaz Muhammad Azmi ni, macam mana kita nak berhadapan di hadapan Allah? Aku taklid saja. Kita berbicara dengan isu ilmuwan, agamawan. Bukan kita sembang dengan orang awam. Kalau orang awam, kita banyak berlepas diri, Ustaz. Bahkan di dalam kitab Al-Kabair wa Tabyinul Maharim oleh Az-Zahabi rahimahullah. Saya dah terjemahkan kitab tu, Ustaz. Ustaz boleh dapatkan dekat kedai-kedai. Pesta buku tengah ada sekarang ni. Pergi pesta buku. Esok saya ada kat pesta buku. Nak sembang banyak, boleh sembang esok insyaAllah. Kita terjemahkan di situ. Orang awam, kalau dia pergi jumpa Tok Bomo, walaupun ada larangan jelas berkaitan tentang hal tu, tapi dia tak tahu. Kita bagi banyak alasan untuk orang awam. Itu orang awam. Ini perbincangan akademik. Perlu dibahaskan. Bagaimana kalau kita memandu mereka kepada jalan yang salah? Ulama kita tak ajar macam tu. Ulama kita tak ajar untuk sekadar kita menukilkan pendapat sahaja. Untuk academician. Macam Ustaz. Academician. Ustaz ada stamp Sijil Tinggi Agama Malaysia. Gunakan yang tu. Yang itulah kaedah yang digunakan oleh Al-Azhar untuk bagi cernih kepala otak kita ni. Academician. Pastikan yang tu kita settle. Jangan kita duk main sentimen saja. Di dalam kitab Nihayatus Sul yang kami belajar dekat Al-Azhar. Saya ni tak pandai sangat, Ustaz. Tapi saya mengaji dekat Al-Azhar. Kami dilatih untuk mengkaji, untuk membuat semakan. Kami dilatih untuk mempelajari dan sentiasa belajar. Saya hari ni pun belajar. Ustaz cabar saya pada Khamis lepas. Daripada Khamis lepas saya buat semakan sampai kepada hari ni. Sebab tu saya kata terima kasih banyak kepada Baba Muhammad Akib kerana banyak feed kepada saya dan saya buat semakan, buat penelitian. Yang Ustaz sebut hari ni bukan saya baru dengar, Ustaz. Saya dah dengar sebelum-sebelum ni juga. Bila Ustaz berikan teguran, terima kasih banyak Ustaz. Saya nak ucap terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Azmi. Bila dia berikan teguran dekat Facebook, saya tak kata Ustaz berhenti memberikan teguran dan juga nasihat kepada saya. Saya minta Ustaz Muhammad Azmi terus berikan nasihat kepada saya. Setiap video reaction saya, Ustaz teliti. Ustaz nampak benda pelik, Ustaz kritik saya, Ustaz. Tapi saya bagi tahu Ustaz, perlu ada disiplin. Kami mengaji kat sana, disiplin. Kita mengaji kitab Turas. Di dalam kitab Nihayatus Sul yang kami belajar dekat Al-Azhar, dia sebut, minta maaf kalau saya punya baris salah sikit, saya minta maaf Ustaz. Wal fiqh wal ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatil tafsiliyah. Ilmu fiqh ni, ilmu apa yang kita mengaji ni? Ilmu untuk kita tahu tentang hukum hakam agama secara praktikal yang bersandar daripada dalil-dalil yang terperinci. Fiqh berkaitan rapat dengan mukallaf, iaitu kita semua. Saya, Ustaz dan orang yang menuntun. Kita bincang bab ni disebabkan ia berkaitan tentang diri kita, tentang amalan kita. Apa yang kita akan lakukan, maka ia menjadi perbahasan fiqh. Apabila berkait dengan hukum hakam, maka ia berkait dengan ibadat umat Islam. Ustaz Muhammad Azmi, saya juga dan sahabat-sahabat yang menuntun, ramai juga ustaz-ustaz yang menuntun dekat sini. Kita mesti ada disiplin macam Ustaz Muhammad Azmi sebut. Kita ada disiplin. Tapi jangan disiplin itu hanya berada di bibir mulut saja, Ustaz. Ia perlu dipraktikkan. Bukan kita sekadar kata, berikan dalil kepada saya. Tetapi bila ditanya kepada awak, berikan dalil, awak tidak memberikan dalil. Hanya mencari kebenaran atas apa yang dia nak saja. Hanya mencari kemenangan atas apa yang dia nak saja. Hati-hati kita sebab ia berkaitan tentang ibadat umat Islam. Jika makan benda syubhah pun, kita sudah sangat berhati-hati. Benda syubhah ni orang takut sangat. Sampai ada orang tak mau beli ayam pasar raya kerana bimbang syubhah. Pergi dekat Tesco tak mau beli, pergi dekat Giant tak mau beli, bimbang dia sembelih tak elok padahal ada cop halal jakim dah. Bagaimana pula dalam bab ibadah? Adakah kita hanya nak taklid sahaja? Ataupun kita memastikan perkara itu datang daripada dalil? Ya, tak wajib untuk orang awam tahu dalil. Tak wajib. Tak wajib orang awam tahu dalil. Tetapi agamawan seperti Ustaz, bila orang awam tanya Ustaz, apakah dalil dalam bab ni? Ustaz kena ambil masa pergi cari, Ustaz. Saya tak salah Ustaz ambil pandangan kata mandi taubat itu dibenarkan atau sebagainya. Saya tak ada masalah langsung. Sikit pun tak ada masalah. Tetapi tolong orang awam, Ustaz. Orang awam tanya mana dalilnya. Tolong kita cari hujah dia.
Ya, kita tahu sebenarnya Ustaz, kita bukan sekadar 4 tadi saja. Kita ada 11 dalil. Al-Adillah Asy-Syar'iyyah ni ada 11 dalil. Tapi ialah ada sebahagian mazhab Syafi'i setuju, ada mazhab Syafi'i tak setuju. Jadi benda tu mungkin ada perbahasan sikit dekat situ. Tetapi ada 11 lapangan yang kita boleh tengok dekat situ. Tengok sungguh-sungguh. Apabila Syarqawi sebut, dia bukan suruh kita untuk tengok saja. Dia bukan sekadar suruh kita, okey ni aku bagi pendapat, hampa ikut saja. Bukan. Bahkan para ulama kami ingatkan terhadap taklid ini dalam kitab usul. Disebut dekat sini, Adillah Jumhur. Saya nak sebut dalam ni untuk bagi manfaat. Al-aslu. Asal bagi taklid adalah perkara yang dicela dalam agama. Ini al-asal Ustaz. Ini kaedah ni Ustaz. Al-aslu. Asal bagi perkara taklid tu dia bukan boleh macam tu saja. Asal dia tak boleh. Kerana ia termasuk dalam ittiba' li ghair biduna ilm. Kerana ikut orang lain tanpa ada ilmu. Dan ia ini fahuwa mamnu' fi haqqil ami wal mujtahid. Dia ini dilarang pada orang yang ami macam ustaz dan juga saya. Ami ni maksudnya orang umum ni dan juga mujtahid. Orang awam ni kata orang awam ni tak boleh taklid pada asalnya. Pada asalnya. Summa jaza. Tapi kemudiannya diharuskan untuk orang awam dia taklid dengan ulama sebab ada darurat. Sebab ada darurat dekat situ. Kita tak tahu nak pergi semak dalil. Solat macam mana, nak angkat takbiratul ihram macam mana. Tak tahu. Dia tak sampai ke tahap itu lagi. Tak apalah, fasa by fasa. Dia nak kena solat. Solat dulu ikut aku macam aku. Macam Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat macam mana aku solat. Cukup macam tu saja dulu. Macam tu. Lepas tu baru kita jadikan orang awam ni, dia cerdas. Orang awam zaman sekarang ni dia tak bodoh sangat. Dia tahu tentang apa yang berlaku dalam masyarakat. Dan dia cuba untuk berada di dalam masyarakat yang kita perlu memberikan manfaat isu berkenaan. Kemudian Ustaz, adakah kita hanya memberat-beratkan diri kita kepada isu makan minum tetapi tidak berat pula pada isu agama kita? Isu agama isu besar Ustaz. Dia bukan isu kecil. Isu besar. Bila kita kata mandi taubat ini, ia adalah isu besar. Orang nak bertaubat Ustaz. Dia orang akan cari. Imam Al-Bukhari siap bubuh. Saya tulis perkataan bubuh. Imam Bukhari bubuh bab khusus dalam sahih beliau. Ni mungkin Ustaz tak suka, tapi tak apalah. Bab idza ijtahada al-amil aw al-hakim fa akhta khilaf al-rasul min ghairi ilm fa hukmuhu mardud. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Suka tak suka Ustaz dengan hadis ni? Ini Nabi kata, bukan saya kata. Apabila amil atau hakim telah mengambil satu keputusan tetapi dia salah sehingga menyanggahi Rasul tanpa dia tahu. Orang yang alim ni dia tak tahu. Ini orang alim, takkan kita nak kata Imam Bukhari ni duk mengata orang alim pula ni. Siapa kita dengan orang alim itu? Tak ada. Maka hukumnya tertolak. Hukum itu tertolak walaupun dia alim. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW. Kerana sabda Nabi lagi besar. Sesiapa yang membuat sesuatu amalan yang bukan daripada ajaran agama kami, maka ia tertolak. Jika ada orang kata kat kita, jangan tergopoh-gopoh dalam menilai. Saya dengar Ustaz sebut juga dalam kenyataan Ustaz. Sebut perkataan itu yang melukakan hati ramai orang, termasuk hati saya. Saya juga mahu menyebutkan, jangan tergopoh-gopoh dalam menyebutkan sesuatu itu sunnah, melainkan awak sudah mempunyai bukti yang kuat dan juga utuh. Saya nasihatkan kepada diri saya dan juga Ustaz juga. Perkara yang kita bincang ini adalah perkara agama. Ia adalah perkara yang serius dan juga penting. Tolong agamawan sekalian mengambil penting isu ni. Jangan sekadar kata ini adalah kata-kata daripada ulama sahaja.